Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG bukan sekadar kempen mengibarkan jalur gemilang, sebaliknya menjadi medium menyampaikan mesej perpaduan kepada rakyat. Justru program sempena sambutan Bulan Kebangsaan ini wajar diteruskan dan dikembangkan dengan penambahan bahan rujukan sejarah seperti buku-buku Hari Sabah bagi meningkatkan pengetahuan generasi muda. Saya harap di tahun-tahun yang akan datang kita juga akan mengedarkan buku-buku sejarah seperti Hari Sabah. Dan ini akan melengkapkan pengetahuan mereka dan juga memberikan mereka rujukan-rujukan yang perlu untuk ilmu mereka. Beliau turut menekankan kepentingan penggunaan media sosial bukan hanya untuk tujuan politik tetapi sebagai saluran maklumat tepat dan mengeratkan hubungan antara rakyat. Tambunan menjadi destinasi ke-11 KMJG 2025 melibatkan dua persinggahan iaitu di Tamu Toboh dan Balai Raya Kampung Kapayan Lama. Di Keningau, masyarakat disaran agar tidak leka mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Ata Joseph Kurup berkata beberapa insiden seperti pencerobohan di Tan Dua Lahadatu serta tuntutan kumpulan waris Kesultanan Sulu terhadap Malaysia tidak boleh dipandang ringan. Ketidakstabilan itu mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi yang penting adalah kita mesti memastikan kesatuan dan juga perpaduan di dalam negara kita sendiri. Dan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini juga boleh menunjukkan contoh yang baik sebagai negara yang berdaulat dan yang menunjukkan perpaduan yang sangat tinggi. Beliau menegaskan perkara ini selepas menghadiri program KMJG Hentian Kampung Kapayan Baru di Keningau. Keningau merupakan hentian ke-22 daripada keseluruhan 70 hentian konvoi yang kini memasuki hari ke-8 hari ini. Aktiviti warisan budaya dan kraftangan antara pengisian unik sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 Sabah. Bingkisannya bersama wartawan Maida Yungkit. Berbeza dengan persinggahan sebelumnya, di Keningau, para peserta konvoi berpeluang meneroka pengalaman baru menerusi demonstrasi menjahit dalai. Sejenis buah tumbuhan liar diolah menjadi kraftangan eksklusif komuniti Kampung Riting Apin-Apin. Dalai dahulunya digunakan sebagai bahan perubatan, kini diinovasikan menjadi pelbagai aksesori moden. Dalai ini sebenarnya digunakan dari sejak dulu lagi, kan dari dulu lagi digunakan sebagai ubat. Tetapi dia punya biji itu dibuat juga kalung-kalung gelang semua, tetapi tidak seperti sekarang ni lah. Sekarang kita melalui proses pengawetan, kemudian inovasi dengan rekaan-rekaan yang baru dan kita menginovasikan kraftangan yang cantik. Bukan sekadar aktiviti sampingan, peluang ini membuka lebih ruang kepada pengusaha kraftangan untuk memperkenalkan keunikan produk mereka. Komuniti di sini mempunyai satu produk, satu identiti dan produk komuniti mereka boleh diperkenalkan luar daerah. So ini sangat sesuatu yang baru. Bagi saya adalah sesuatu yang unik lah. Rupanya dalai ini boleh selain daripada perhiasan sebagai gelang, sebagai rantai leher, ia juga boleh dijahit pada beg atau dalam berbentuk dompet seperti ini. Inovasi dalam mengekalkan warisan budaya seperti dalai bukan sahaja memartabatkan identiti komuniti tempatan, malah menjadi simbol kebersamaan dalam mengangkat nilai seni kraftangan ke persada lebih luas. Maida Yungkit, RTM. Isu kesihatan mental perlu disebarkan secara meluas. Kesihatan mental yang baik akan melahirkan masyarakat produktif, kreatif dan harmoni untuk memacu pembangunan ekonomi dan sosial.
Jadi sudah pasti isu-isu sebegini adalah satu isu yang harus kita berikan penjelasan kepada masyarakat kampung apa maksud itu stres dan bagaimana untuk menangani masalah stres ini supaya ia tidak memberi kemudaratan kepada sesiapa sahaja. Beliau yang juga adu napas ditemui dalam program kesedaran kesihatan dan teknik menangani stres. Program anjuran Persatuan Kebajikan Ibu-Ibu Sabah dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM dan KRT Kampung Batu Payung Tawau. Diharap lebih banyak badan bukan kerajaan NGO dan persatuan tampil menganjurkan program seumpama demi manfaat bersama. Bagi memastikan perkhidmatan agensi kerajaan sampai ke peringkat akar umbi, program turun padang perlu diadakan lebih kerap. Pendekatan ini bukan sahaja merapatkan jurang antara masyarakat di sesuatu kawasan, malah menjadi platform kesepaduan dan kebersamaan dalam komuniti. Kita akan tidak terhentinya setakat pada hari ini. Kita akan teruskan program seperti begini. Kita akan teruskan di masa akan datang. InsyaAllah akan dapat memberi peluang kepada penduduk kampung terutamanya di Batuan 16 Gum-Gum ini tidak tertumpunya di PPR. Beliau menyatakan perkara ini semasa program turun padang Kementerian Belia dan Sukan Sabah di Batu 16 Gum-Gum. Penganjuran program memberi peluang kepada golongan belia terlibat aktiviti sukan. Kita akan cuba dapatkan peruntukan untuk buat di kawasan yang lebih memerlukanlah pedalaman lah supaya kita memberi peluang kepada terutamanya belia-belia untuk mengenali fungsi dan peranan Kementerian Belia dan Sukan. Sempena program ini, jualan rahma, gunting rambut percuma dan sukan bola tampar turut diadakan. Bagi mempromosikan keunikan budaya Bajau Sama secara meluas, kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek dalam penganjuran Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama diharap berterusan. Saya terima kasih dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia yang telah memberikan komitmen yang tinggi membantu dalam menjayakan program festival ini. Dan kita mengharapkan supaya kolaborasi ini akan dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Beliau ditemui semasa Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama 2025 di Tuaran. Majlis perasmian disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Festival berlangsung 4 hari bermula Khamis lalu, dimeriahkan dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung. Acara kemuncak menyaksikan Aiman Atira Zaidin dari Tuaran dinobatkan juara Ratu Serempak. Beliau menerima wang tunai RM5,000, trofi dan sijil. Penjawat awam di negeri ini disaran melakukan pemeriksaan kesihatan berkala. Perkara ini perlu diberi perhatian khususnya bagi kaki tangan berusia 40 tahun ke atas. Menurut Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Seri Rosli Isa, ia penting bagi mengesan penyakit lebih awal sekaligus mengekalkan tahap kecergasan dan prestasi kerja. Apabila berumur 40 tahun, semua penjawat awam juga dikenaki untuk membuat pemeriksaan kesihatan supaya lebih fitness, lebih terjaga kesihatan, dan kita tidak mahu masalah penyakit berlaku di kalangan penjawat awam lebih awal supaya yang pentingnya ialah kesihatan penjawat awam di negeri Sabah ini terpelihara dan lebih konsisten insya-Allah. Beliau berkata demikian selepas menutup kejohanan sukan dui tahunan antara Jabatan Persekutuan Negeri Sabah. Pasukan bola sepak Brigade Sabah juara kategori sukan bola sepak. Kita telah membuat persiapan untuk PGA ini. Kita bersiap dalam sebulan untuk menyertai kejohanan ini. Lain-lain kami lebih kepada kami punya fizikal kecergasan . Kita harapkan agar kejohanan ini, seumpama ini akan diadakan berterusan setiap tahun untuk meningkatkan kita punya kesihatan mental dan fizikal penjawat awam. Kejohanan berlangsung 3 bulan, melibatkan 6 acara sukan, disertai lebih 40 jabatan serta agensi. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.